silent lah. Takut ada orang call. Dia kan kalau silent pun tak ada masalah dia. Ni je. Kalau ada memang incoming call tu dia putuskan. Memang dia cut tu kan. So I memang silent. So ni tengah live. Nak panggil masuk orang dulu. Hello, hi Safia. HSC. Izzat Osman, hello. Tak, nanti nak bawa sana. Hai Emiliana. Hello, hi MK Homemade Cakes. My Tamnish, hi. Boleh ke? Ada aircon, lampu. Kita panggil lebih ramai lagi masuk. Kita tunggu jap. Okey, jap. Nak bagi center sikit. Tak center. Hello, hi Atia Yusof. Hi Hayatul Faizi. Hi Anwar M. Nur. Hello, hi. Okey, kita nak tunggu orang masuk lagi. Lebih ramai lagi masuk. Kalau siapa yang tahu siapa yang berminat untuk pokok tin ke apa, boleh share kita punya live, punya poster atau link. Okey, kejap kita panggil orang masuk sikit lagi. Tak apa. Benda ni. Hi Anhizara. Hai. Okay. Ni peminat-peminat menanam pokok ni. Mungkin yang ni semua peminat kan. Kita dah cakap hari ni memang ada pemindahan pokok. Okay, hi PDA 92. Rosnani. Hai Rosnani. Kita tunggu jap. Hello Mujahid. Okay, hai, Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya Alia Suraya, founder of Mutiara Fix. Jadi pagi ini kita nak bersambung mengenai topik 4, iaitu cara pemindahan pokok tin dari polybag Kecil. Dari polybag kecil, dan juga kita nak menunjukkan macam mana kita nak grooming pokok, dan juga satu lagi top dressing. Sebelum ni kita dah pernah tunjuk dalam topik yang pertama, iaitu top dressing, tapi kita akan ulang balik bagi siapa yang belum tengok live kita ataupun yang baru join live Mutiara Fix. Okey, hari ini saya jemput AR Muhammad Hilmi Yusof, founder of Mutiara Fix, untuk menceritakan lebih lanjut on cara pemindahan pokok tin dari polybag kecil. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, selamat pagi. Okey, hari ini kita nak ulang balik apa yang kita kongsi pada sesi yang pertama, iaitu kita nak tunjuk cara-cara kita membancuh ataupun menggaul media. Kita sarankan untuk menggunakan media tanah yang dijual di semua tempat nursery, yang lebih senang dibandingkan daripada kita nak bancuh semua. Tetapi kita ada tambah trace element dan nutrien-nutrien yang sesuai untuk pokok. Hari ini kita akan tambah juga lagi kegunaan kulit pisang sebagai satu kulit pisang kepada media ni yang kita nak campur. Dan juga di sini kita akan tunjuk sekali lagi atau kongsi sekali lagi cara-cara top dressing dan grooming. Grooming itu adalah perkara yang mustahak di kebun kita, oleh kerana kita bertujuan untuk menghasilkan buah yang banyak dan besar. Jadi grooming ini adalah mencantas
anak-anak yang tumbuh, dahan-dahan kecil yang tumbuh, dia ada selain daripada dahan utama kita hanya simpan 4 ke 5 dahan utama. Jadi yang lain yang tumbuh tu kita akan cantas dan kita akan guna daun yang kita cantas itu sebagai teh. Saya bertujuannya untuk menunjuk cara buat teh, tetapi oleh kerana di kebun Mutiara Fig ni kita tak ada fasiliti tu lagi, mungkin mungkin boleh boleh. End of session kita akan tunjuk. End of session tu Puan Ali akan tunjuk. Mungkin kita tunjuk teh yang dihasilkan oleh Mutiara Fig dan juga teh yang kita boleh buat sendiri di rumah daripada daun yang kita buat grooming tadi. Dan juga kita akan tunjuk cara pindahkan anak pokok daripada polybag kecil, iaitu yang kita guna 8x10 kepada polybag yang besar, yang lebih besar, yang sesuai itu 20 dan 30. Tetapi kita pilih yang 20 dulu supaya pokok tu mula membesar. Okey, mengapa kita pertama kali kita tanam di dalam polybag yang 8x10? Daripada tu ianya sesuai untuk kita tanam di dalam polybag yang kecil supaya akar muda daripada tuk tu dapat berkembang dan pokok pun dapat kuat sedikit ataupun kita panggil hardening yang telah dicakap minggu lepas. Nombor 2, pokok yang muda dan baru, akar yang baru tu tidak sesuai ditanam di dalam polybag ataupun kontainer bekas yang besar. Ia agak tidak sesuai kerana bekas yang besar tu apabila kita siram dia banyak air dan banyak akar akan rosak. Selain daripada itu, tadi saya kata pasal grooming, kita akan tunjuk cara buang-buang daun yang lama supaya ia akan menggalakkan daun baru tumbuh. Itu yang kita akan kongsi pada hari ini. Dan top dressing. Top dressing. Apabila kita buat grooming, kita perlu tambahkan nutrients kepada tanah yang sedia ada. Cara tambah nutrients itu iaitu dengan tiap-tiap hari kita ada fertigation system di tempat kami ni. Tetapi yang ini kita tambah lagi supaya dia ada pelbagai. Kalau dalam fertigasi kita ada baja dengan kita ada kalsium, tetapi yang ini kita ada magnesium, fosfat dan sebagainya. Ia akan membuat pokok itu lebih cepat tumbuh. Pertumbuhan tu lagi cepat, lagi laju. Okey, terima kasih. Okey, selepas ini saya akan tunjukkan macam mana cara-cara dan apa peralatan yang diperlukan untuk pemindahan pokok dan juga grooming. Okey, saya balik ke meja untuk tunjukkan ni. Kita pergi sana. Alright. So, siapa yang berminat dengan anak pokok tin? Anak pokok tin. Okey. Ini polybag. Polybag 20x20. 20x20. Sebelum ni yang you kata kalau yang kecil 10x8. 10x8. Alright, okey. So, kita ada hori knife. Alright. Apa hori knife? Hori Okey. knife. Cutter. Gunting. Marker putih untuk tulis jenis variety apa dekat polybag. Penting untuk tahu variety. Penting. Ini adalah check pH. Okey. Dan ini adalah untuk check isi tanah. Alright, okey. Dan bekas 200 ml. Okey. Kalau kegunaan pula macam ini? Ini kita akan gunakan untuk top dressing nanti. Dan yang ni untuk pertukaran polybag. Dan ini untuk buat grooming. Grooming, alright, okey. Okay, nanti kita akan tunjuk. Alright. Seterusnya pancuran tanah. Pancuran tanah, alright. Tanah media untuk pertukaran polybag kecil ke polybag besar. Okey, first kita
buat campuran tanah dulu macam mana yang kita campur dekat sini lah. Okey, bahan-bahan yang diperlukan untuk campuran tanah. Saya rakan-rakan di luar sana. Okey. Ini saya akan berkongsi campuran untuk kita akan buat media untuk isi dalam polybag 2020 kita. 20 kali 20 ya. Di sini ada kulit pisang kering. Okey. Kulit pisang kering ni memang kita sengaja kita potong kasar-kasar untuk memberi lebih ruang pada kompos. Betul? Menambahkan porosity ataupun yang lain udara. Porosity, alright, betul. okey. Ini pun dah tengah. Betul? Berapa hari dah keringkan ni? Ni dalam seminggu pun dah dapat macam ni dah. Dia bergantung pada cuaca juga. Kalau lebih panas lebih cepatlah. Juga seterusnya di sini ada neem cake. Neem cake ni dia berfungsi sebagai orang kata pesticide di dalam tanah. Di dalam tanah ni ada macam-macam. Ada nematod, ada serangga. Jadi sebagai langkah pencegahan. Apa nama dia tadi lupa? Neem cake. Neem cake. Macam last week ada bagi tahu kan neem cake. Betul, last week ada. Neem cake ada yang hitam tu? Ini adalah biochar. Biochar. Biochar untuk? Biochar ni adalah bahan organik yang boleh menyokong pertumbuhan mikrob. Okey. Mikrob tu penting untuk apa? Mikrob tu memang penting untuk menyokong akar dan juga di samping mikrob tu dia boleh melawan mikrob yang jahat. Dia umpama macam kuman di dalam usus. Macam tu lah. Tapi berlaku dalam tanah. Dia macam ni lah, macam probiotik. Probiotik tu. Alright, okay. And then this one. Ni apa? Ini adalah dolomite. Dolomite, okay. Untuk top dressing jugalah ni. Sebenarnya kita nak buat untuk top dressing ya? Media. Okay. Untuk media. Alright, okay. Dia dengan untuk dressing sama je. Cumanya ada penamaan azomite. Okay. Dolomite. Yang apa tu? Dolomite. Dolomite. Dolomite ni dia lebih baik daripada kapur. Dia membantu untuk turunkan turun. Dia bukan turun, dia naikkan pH lah ke alkaline. Ke arah alkaline. pH yang turun tu dinaikkan. Untuk nak tingkatkan pH. Sebab buat pokok tin ni dia kena alkaline, dia tak boleh acidic. Kalau dia acidic dia akan matilah. Yang ini pula. Ni yang ni. Yang ni. Ni adalah combo bag. Apa? Combo bag. Okey. Combo bag ni memang campuran yang mengandungi kuman-kuman baik. Memang ini memang khas kuman-kuman baik yang di dalam. Di mana kita nak dapat combo bag ni? Combo bag kita boleh beli di Shopee ada. Di Shopee ada. Di Shopee ada. Di Shopee ada. Kat Shopee. Yang kita tunjuk di sini boleh cari, boleh search je kat Shopee. Seterusnya CRP. CRP ni Christmas Island Rock Phosphate. Okey. Dia membantu pada pertumbuhan akar. Key kepada bahan ni adalah fosfat. Okey. Fosfat untuk penumbuhan lah. Betul? Untuk pertumbuhan akar. combo bag ni. Dan akhir sekali azomite. Hari ni ya. Okay, azomite untuk dia turut membantu pertumbuhan akar cuma kita guna bilangan yang sedikit. Sebab kandungan nutriennya lebih tinggi berbanding yang lain. Okey. Dan sekarang kita boleh mulakan. Deep garden. Terlupa satu. Betul, deep garden. Deep garden. Ni tanah campuran. Luar sana boleh dapatkan deep garden ni. Dan juga kalau macam dekat hardware punya kedai ada kan? pun ada. Lebih-lebih lagi dan nursery, tapi kiranya tempat rakan-rakan tu tak ada apa-apa tanah campuran pun boleh. Sebab memang tujuannya untuk, tapi dia memang tulislah sesuai untuk bunga, buahan dan sayur-sayuran kan? sesuai untuk semua jenis tanaman. Okey. Ni kita nak buat campuran tanah dia. Okey. Apa nisbah campuran dia ni Zai? Ni Untuk menjadikan media kita tukar polybag ni. kita ambil kesemuanya dalam 200 gram. 200. Kecuali yang ini, kecuali azomite. Azomite kita ambil
Cukup rasa. Cukup rasa, betul? Hai Mam dan Teku, Kak Sally. Okey, hari ni kita nak tunjuk pemindahan polybag dari polybag kecil ke polybag besar yang ini. Jadi sekarang ni kita tengah nak buat dia punya tanah lah, campuran tanah untuk masuk ke polybag. So bahan-bahan yang perlukan untuk mix. First kena ada deep garden punya tanah yang ni. So kita masukkan. Tadi kita dah terangkan beberapa bahan yang ada lah. Okay. So yang ni neem cake. Yang ni ni. Alright, kita mix. Semua. Okey. And then this one Biochar. Ratakan. Okay, kita gaul. Ni adalah Dolomite. betul? Dolomite pun 1 cup. Betul, 1 cup. Cup ni dah boleh dapat 20 gram. Alright, okay. Ratakan dulu. Dolomite ni penting untuk penurunan pH. Okey. Sebab kalau bila kena air hujan apa semua, and then soil ni, tanah ni tend to be acidic. Betul. Even baju pun menyumbang pada penurunan pH. Bila-bila lagi baju kimia. Baja pun kira buat jadi pH dia Lebih berasid. lebih acidic lah. Jadi dolomite ni menurunkan dia, meninggikan dia punya pH. Hello, hi Nurul. CRP. Yang ni apa? CRP? CIRP. CIRP. Christmas Island Rock Phosphate. Alright. Dia basicnya rock phosphate lah. Dulu kita dapat daripada Egypt. Tetapi Egypt punya dah nak pupus, dah nak habis dah. So kita dapat daripada Christmas Island sekarang. Alright, okay. And then yang hitam ni? Combo bag. Combo bag. COMBOBAC. Combo bacteria. Combo bag. Bacteria. Combo bacteria. Okay. So kita mix. Kita itu dia yang baru ni. Okay. Ini kulit pisang. Yang telah dikeringkan. Telah dikeringkan. Tapi make sure jangan ada kulat lah kan? Oh tak apa, lepas keringkan dia dah ni dah. Kita keringkan selama 7 hari. Okey, 7 hari. Dah boleh dengar dah dia kering tu. Satu lagi faedah dia dia create airy porosity kepada media. Itu yang tahu lagi dia nampak lebih porous lah. Lebih porous ya. Kita nak lebih porous sikit. Semua tak apa. Semua tak apa. Pasal kita replace perlite. Kita hari ni kita tak pakai perlite. Perlite ni agak susah nak dapat dan agak mahal. Jadi kita cuba gunakan bahan-bahan yang senang nak dapat. Senang dapat, organik dan ni ada. Dia ada yang ni ada phosphorus, ada calcium sikit, ada magnesium sikit, banyak dia ada. Yang ni apa? Azomite. Azomite, dolomite ni pun benda yang sama juga yang lain, berbeza. Tapi dia source dia daripada gunung berapi, volcano semua. Alright, okay. Okey, kena rata. Dah rata dah? Dah rata. Alright, okay. Jadi kita dah ni semua dia dah ready kan. Yang ni alright. Agak dah mix ni untuk masuk dalam polybag. So yang tengok ni sebenarnya tak semestinya polybag lah. Kalau nak terus pindah kepada pasu pun boleh, pasu di rumah. Contohnya macam dia dah beli pokok sebesar yang ni, and then you boleh pindahkan lepas dah agak-agak berapa lama nak pindahkan? 2 minggu atau 3 minggu. 2 atau 3 minggu. Nampak dah agak besar dan daun dia cabang banyak lah. Okey, nampak sihat macam ni. Okey. Okey, cara nak potong dia, nak polybag. Potong dia mula-mula kita akan potong keliling dulu. Okey. Jadi ada Tapi jangan sampai terkena akar dia. kena jaga akar, memang sensitif. Jadi hello, hai Nazri. Okey. Kemudian potong tengah dia ni. Potong tengah macam tu.
Alright, okey. Nampak Tu tak boleh akar nampak akar dia kan. Dia kat arah tepi kan. Okey, nak cerita akar yang you nampak tu kita tak boleh pecahkan. Setengah ni pokok kita pecahkan root ball dia supaya akar tu dapat membiak ni dalam media baru. Tetapi di sini kita tak boleh usik. Pokok ting tak boleh usik kerana Dia memang sangat sensitif. sangat sensitif. Okey, lepas tu letakkan dia perlahan-lahan ke dalam polybag yang besar. Keluarkan polybag yang kita potong tu. Okey, keluarkan. Keluarkan. Tambah macam media yang kita telah buat. Tadi kita dah campurkan tu. Campurkan tadi supaya akar dia tutup semua. Alright. Okay, jangan pecahkan daripada polybag tu lah, kita maintain kat situ, kita tambah kat tepi. Keliling dia. Betul. Alright. Ni pun kita ada tengah food tu. Pindahan. Hello, hi Waim. Kalau siapa ada soalan ke apa boleh tulis di ruang komen. Jadi kita boleh jawab on the spot. Kalau nak tahu apa kegunaan ke bahan apa yang terlepas tadi, boleh je tanya. InsyaAllah kita boleh jawab sekarang. So, okay, ni dia isi. Kita ratakan macam tu. Goncang-goncang sikit biar padat. Okay. Dah siap. Hello, hi Awati. Alright, okay, so kita tengok. Pak Is pun tengah buat juga. Ini pun saya sedang mengalih pokok daripada Oh, yang penting satu lagi sebelum nak pindah tu tulis. betul rekan-rekan di luar sana. Kita Saya tulis dulu. Kita tulis nama variety dan juga date yang kita tanam hari ni. Okay, siapa nak tengok? Right. Kita pindah. Tekan dulu. Bagi kita nak hang pokok ni nanti. Okay. Tak kena pusing senang-senang. So siapa yang nak tahu lebih lanjut tu pindah macam mana, boleh tengok sini. Okay. Tadi buat tu dah boleh dapat macam 2 pasu lah. 2 polybag. 2 polybag. Hello, hi Salwa. Yang ni variety apa ni? Yang this one. Ini kimpi juga. Kimpi juga. Okey, kimpi ni variety. Okey, kimpi ni variety buah hijau. Yang sedapnya buah variety yang hijau ni dia hijau tapi dalam dia merah. Saiz dia medium atau baby fig. Kimpi maksud dia kulit hijau isi merah. Isi Kimpi, merah. bahasa Cina. Oh, okey. Ini anak pokok yang sesuai untuk ditanam polybag 2020 ni. Biasanya kita akan pindahkan anak pokok yang berumur sebulan atau 2 bulan. Oh, alright, okey. Sebulan ke 2 bulan baru kita pindah. Polybag besar. Sebab kan sebelum ni kita tunjuk macam mana nak buat tot semua. Lepas tu kita dah tanam kat polybag kecil. Dan bila dah stable besar macam ni, kita pindah ke polybag besar ataupun pasu. Pasu di rumah lah. Ni ada soalan. What's an albino variety? Albino variety. Albino variety. Tak ada ke albino? Tak ada albino variety sini. Albino ni mesti dia jadi putih keputihan. Selalu atau Kita ada rimada yang berbelang. ya, kami ada jual anak pokok. Jadi kalau Puan Sadiah nak tahu, boleh DM kami ya untuk anak pokok. Anak pokok kita jual satu anak pokok RM50. Yang berbelang tu. Alright. Kalau nak tahu, kami tak pasti on albino, tapi sebenarnya ada yang kita tahu adalah rimada. Rimada punya variety macam ni, dia stripe. Dia rare variety. Kalau awal-awal dia banyak lagi hijau macam ni, dan dia akan bertukar more tu kuning stripe hijau, dan lama-lama dia akan berubah kepada warna
pinkish merah kan. Ya, dia Bila ada dia dah nak masak. ya, dia ada banyak jenis. Kita ada 5 jenis rimada. Ada daripada hijau, total hijau dan jadi stripe orange dan jadi merah. Dan bila dia masak dia akan jadi merah. Tapi masih nampak lagi stripe dia sikit-sikit. Pale in colour. Ini. Cuma saya tak rasa dia yang albino. Tapi yang I tahu kalau ada yang sebut kalau dalam hadis ada sebut white flash. White flash ni sebenarnya variety buah hijau. Sebab buah hijau ni isi dia ada juga yang dalam dia putih. Mungkin itu yang dicakap albino. I pun tak pasti yang tu. Okey, siapa yang nak tahu lebih lanjut on pokok tin, kita ada jual anak pokok tin RM50, saiz yang macam ni. Yang ni MD warna merah. Ya Kak Sally dah beli. Semalam Kak Sally beli satu variety MD. Kak Sally beli yang MD ni buah merah yang selalu kita makan dan kita jual pokok buah merah tu. And then King P pun ada juga Kak Sally beli, yang tu variety hijau. Selalu kita orang pakai untuk buat dessert lah sebab dia cantik dalam dia merah. Okey. Kalau tengok sebenarnya daun ni memang segar sebab dia nampak berkilat kalau dengan matahari. Alright, ni dia. Kita dah pindahkan 3 anak pokok ke dalam polybag besar. Terakhir dia adalah kita kena siram dia. Okey, siram. Alright. Siram air kosong biasa je kan? Air kosong Tak ada tambah apa-apa Akses macam ni biasanya kita akan siram dalam 1.5 liter macam itu. 1.5 liter. Kita bagi lebih air supaya akar pokok tu tak terendam. Kerana bila akar terendam tu dia akan menyebabkan pokok akan mati. Boleh tak Mak Is buat satu lagi? Kita kat sini kita ada somebody datang untuk beli pokok kita. Oh, okey. Cik Amin. Jadi kita nak tolong Cik Amin pindah pokok terus supaya dia dapat ni pokok di dalam polybag 2020. Okey. Yang terstat dalam Jumbo. Super jumbo kan? This is super Super jumbo yang ni. Boleh Faiz sekali lagi kita buat kita baca. Alright. Siapa yang terlepas tadi kita boleh tengok kali kedua. Bancuhan kalau ada yang baru join kita punya live. Okey, berapa besar pokok ni boleh tumbuh? Dia sebenarnya pokok fig ni one of the oldest dengan boleh besar lah, memang besar. Tapi kita maintain tak besar sangat. Kalau tengok dalam greenhouse kita macam ni, sebab nak senang untuk petik buah. Kalau tengok ini sebenarnya ini ada tanam baru lah, tapi kita tak kita maintain dia. Sebab tu nanti lepas ni kita akan tunjuk on grooming. Dan bila kita buat grooming, kita akan dapat lebih banyak penambahan daun dan juga buah. Kalau nak pindah dalam saiz apa yang dalam pasu, saiz apa yang sesuai? Saiz apa yang sesuai kalau pasu? Kalau macam polybag ni 20x20 kan? Pasu kita panggil saiz apa kalau pasu yang macam tu? Dia punya berapa inch lah? Pasu je. Kalau pasu saiz apa yang sesuai? So, macam semalam pasu. Kak Sally ada beli pokok kan? 21 inci, 18 dan 21. 18 ke 21 inci lah. Okey, boleh. Nanti kita akan save live. Siapa yang interested nak beli pokok, kita boleh hantar. Tetapi siapa yang macam Cik Amin datang hari ni tengok cara kita ni bancuh dan pindah pokok, kita tolong pindahkan. Boleh terus pindahkan. Terus pindahkan. So macam ni dia dah stable dan kita pindahkan terus ke polybag besar lah. Ya. Yeah. Dengan tu boleh bawa pasu juga kat sini. Okey, macam ni kita campurkan neem cake. And then ni biochar. Oh, biochar tu. Okey. Kita gaulkan. Okay, neem cake, biochar. And then apa tadi dah letak yang lain? Belum kan? Belum lagi. Okey. Kita belum letak lagi combo bag dengan dah.
Hari ni saya tengok Syami dia pakai sudu untuk gaul. Yang paling bagusnya kita gaul dengan tangan kita. Tangan gaul tu bau. Kalau kat rumah tu kita gaul dengan tangan. Macam tu, dia mesra. Kita pun dari tanah kan. How often do I need to change the soil? How often? The thing is kita change polybag ke bigger size ataupun kita pindah ke dalam pasu. Jadi kita tak tukar dah tanah tu untuk 1 ke 2 tahun. Cuma kita buat top dressing. Ya, kita buat top dressing. Kita tak tukar tanah tu. Jadi kita cari pasu yang sesuai saiz dia dan kita tambah top dressing lah. Dan juga grooming lah untuk maintain. Okey, kita tengok. Okay, baik, kita akan isi suku dulu tanah dalam polybag. Okay. Hello, hi Ellie Lam. Hello, hi Velvet. Hi Sabrina. So now we are showing on how to change the poly bag from the small. Kita akan mampatkan di tanah. Okey, kita mampatkan dulu yang bawah. Alright. Kita nak buat tapak dia. Okey, selepas tu SJ. Okey, ni variety super jumbo. Super jumbo. Kita potong dari super jumbo. Mula sekali kita akan potong bahagian bawah ni dulu. Tahunya polybag ni ada pastikan bila kita potong polybag ni kita tak terpotong akar dia. Kita kena potong polybag ni berhati-hati. Angkat sikit gunting. Okey, bagi sesiapa yang berminat nak beli pokok tin, boleh DM ataupun boleh klik link dekat Instagram kami dan boleh WhatsApp terus pun boleh. Kita orang located dekat Kota Kemuning, jadi bagi siapa yang nak datang terus pun boleh untuk beli pokok. Hello, hi, chocolate strawberry. Okey, kita tengah tunjuk ni. Potong dari polybag. Kita masukkan dalam. Okey. Kita tarik. Okey, tarik macam tu. Macam ni pun lagi mudah. Kalau susah kita potong potong polybag pun boleh. Okey. Hello, hi Sofia Arifin. Okey, kita dah letak macam ni. Kita tambah dengan panjuhan tadi lah. Tabur di sekeliling anak pokok. Ini anak pokok dia. Anak pokok tin. Bagi siapa nak tengok yang dah berbuah. Kalau dah berbuah boleh juga jaga macam ni. Lepas ni kita akan tunjuk on grooming. Dah pilih pokok untuk grooming. Sini. Tengok boleh. Kita buat grooming sini lah. Masuk dekat ni. Okey. Hujan standby Hujan dan juga Syami. Betul. Untuk buat grooming. Masa grooming I pas dekat dulu pegang penuh. Boleh. Saya nak tengok dekat dalam office. Bajet. So, tanam macam ni. Okey, kita ambil siapa ni? Kita rasa Boleh tak? Saya tak banyak. Yang ni tak tulis. Kita Nanti kena tulis variety yang ni. Ni tak tulis lagi ni yang variety. boleh. Okay, hello, hi Little Garden. Ada measurement. 3 inch. Okey, kalau ada sesiapa nak tanya soalan pun boleh tulis di ruang komen ya. Kita akan jawab straight. Kita tahu dah dalam media ni. Atau waman kita tapak. Alright. Tulis. Tak tertukar nama dia. Azmi. Okey, minta maaf Cik Azmi. Tarik pokok. Dia tarik. Tarik ni. Dua tadi. Supaya kita tahu tahu air bulan 2. Kita berharap ya pokok ni bagi 2 bulan lagi akan mengeluarkan mata ketam, iaitu mengeluarkan bunga.
Betul, sebenarnya pokok tin ni dia tak ada bunga. Kalau kita tengok dia bentuk semua bentuk buah. Tetapi yang pertama, mata ketam dan yang kecil itu adalah bunga. Dia double flower. Allah telah buat dia double flower. Daripada bunga kecil itu, dia akan jadikan buah apabila dia dah besar sikit. Okey, dia ada 3 jenis pokok tin. Satu yang perlu dipolinasikan oleh serangga. Kita tak ada serangga tu di Malaysia. Dia ada di Turki dan di California. Jadi kalau kita tanam jenis tu, kita tidak akan dapat buah. Dia akan menghasilkan bunga dan apabila dia nak berbuah, dia gugurkan. Dia lepaskan semua tu. Nombor 2, dia ada sejenis pokok tin yang dia jenis bulu serangga tetapi dia berbuah 2 kali. Satu dia akan keluar beriba yang besar di dahan yang lama atau dahan yang tahun lepas, dan selepas 4 bulan 5 bulan dia keluar pula buah yang baru yang banyak. Okey, yang tu pun kita tak boleh kerana dia perlu polinasi. Yang kita ada sekarang ni sejenis common fig yang tidak perlu dipolinasikan. Jadi kita serangga tak masuk. Satu kebaikan yang tak perlu polinasi ni, dia sentiasa berbuah dan juga di dalam tu tidak ada larva ataupun anak telur serangga dengan anak-anak serangga tu tak ada di dalam buah. Jadi kalau kita beli yang dari Turki, kalau kita potong buah tin kat tengah tu, kita akan tengok dia bahagian tengah dia warna coklat sikit. Oleh kerana dia telah dirosak oleh serangga yang masuk tadi. Itu yang setengah peminat buah tin di negara barat lebih gemar kepada yang jenis common fig tak perlu dipolinasi. Okey, kita tengok sekali lagi. Cik Azmi tanya tadi. Azmi. Okey, tanya berapa lama lagi pokok ni dapat menghasilkan buah. Kita tengok tadi kita tanam pada 22 hari bulan 2. Baru aja ni. Jadi dari sini pun kita tengok banyak daun muda yang sangat-sangat subur. Dan kita akan kita berharap, kita berharap lepas ni pokok ini akan menghasilkan buah. Kita tak perlu tambah baja dalam masa 2-3 minggu ni, kerana tanah yang kita bancuh ni sudah ada baja dan kita dah tambah TE semacam-macam. Kita boleh tambah baja. Saya guna baja Yaramila yang pertama 20-10-10. 20 maksudnya N20. N adalah untuk pembesaran pokok, daun dan batang dia. Jadi kita tambah yang tu selepas 2 minggu ke 3 minggu. Selepas 1 bulan atau sebulan setengah, kita tukar kepada baja 16-16-16. Baja 16 Yaramila ni sangat bagus kerana dia semua sama, dia balance daripada NPK. Ianya untuk pokok tu mula menghasilkan buah. Apabila dia dah mula menghasilkan buah, ataupun siapa yang menanam pokok yang jenis bunga, dia akan menghasilkan bunga. Apabila dia dah menghasilkan bunga, kita letak baja 30, 10, 10. Dia reverse. Yaramila supaya silap, minta maaf, 10, 10, 30 kat belakang. Kita nak K tinggi untuk buah. K tinggi ni adalah untuk buah besar dan manis. Tetapi apabila dia sudah buah tu sudah nak matang, nak masak, kita tambah MOP ataupun dengan SOP. SOP sulfur punya content. Untuk buah manis. Untuk buah manis dan rasa yang berbeza. Ini adalah satu formula yang sangat bagus. Dia tidak semestinya buah tin ya. Buah papaya pun kita boleh gunakan MOP dengan SOP, buah ciku, buah limau dan sebagainya. Okey. Faiz boleh tak siram dulu sebelum kita lupa? Okey, kita telah habis mengenai pertukaran polybag kecil ke polybag besar. Jadi kita akan ke topik yang kedua, iaitu grooming. Okey, 2 kali kita lihat. Okey, Jai. Ini penting ya. Salah satu alat untuk grooming. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan tunjukkan kaedah untuk grooming pada pokok. Okey, baik. Pertama sekali kita perlu tahu
dahan pokok ni terbahagi pada dua. Dahan utama dan dahan sekunda. Jadi sebelum kita melakukan grooming, kita perlu kenal pasti pokok untuk kita pilih sebagai dahan utama. Jadi kita lihat dahan ni. Dahan yang ini dia dahan yang sihat dan dah mencapai kematangan dia. Dan yang pucuk-pucuk kecil ini adalah dahan kita jadikan sebagai dahan sekunda. Jadi dahan yang kita perlu buang adalah dahan sekunda supaya akar pokok ni dia boleh menyerap nutrien, dia akan supply terus kepada pucuk untuk menghasilkan daun dan dahan yang baru. Jadi daun sekunda ni kita akan pangkas dia. Daun sekunda ni. Oh, potong lah. Potong daun sekunda ni. Pastikan daun yang dipotong kita letak di luar untuk dibuang. Kita tak boleh tinggalkan di dalam bakul supaya dia tidak menjadi perumah kepada serangga perosak. Okay, ada soalan. Buah fig segar boleh dipuskan ke? Setakat ni buah fig tidak boleh dipuskan di belah Sarawak. Itu tak boleh. Sebab cakap waktu tu pernah sekali tu Bos pernah cuba postkan tapi mungkin handling dia agak kurang baik. So buah tu agak lebam dan rosak lah. So kami cuba elakkan perkara dia dulu lah. Sebab buah tin ni dia sensitif kepada kelembapan. Kelembapan tu akan menyebabkan buah dia cepat rosak dan busuk. Kita sama grooming. Kita akan grooming dahan yang seterusnya. Okey. Buang daun-daun lah. Grooming juga bertujuan untuk kita membuang daun-daun yang diserang penyakit supaya penyakit pada daun ini tidak menjangkiti daun yang lain. Ini adalah jenis serangan kulat pada daun. Serangan kulat ni dia boleh menjangkiti daun-daun yang lain. Jadi kita perlu buang. Ini adalah dahan sekunda. Kita perlu buang. Jadi hanya tinggal dahan utama saja. Kita perlu bersihkan kawasan-kawasan yang supaya tidak daun-daun tu tidak berkumpul, kerana grooming ni adalah untuk kita bagus untuk pengudaan pokok. Dahan sekunda. Dah. Okey. Lepas ni tu masuk dalam. Dalam satu polybag ni kita hanya biarkan dalam 4 ke hingga 5 dahan saja. 1, 2, 3, 4, 5. 4, 5. Okey. Daun ni kita boleh guna untuk buat teh. Lepas ni I akan tunjuk macam mana. Selepas ni kita akan tengok daun pokok teh ni untuk jadikan teh. Ini nampak. Macam kita tengok ni kan, untuk kita mengelakkan daripada buah ni jatuh ke tanah, kita potong saja dahan ni berbuah ni, supaya biar dia pokok ni fokus supply nutrien ke dahan dan menghasilkan daun yang baru, dan dia akan hasilkan buah dekat bahagian atas. Okey, mengenai grooming kita dah selesai. Seterusnya kita akan masuk ke dalam Kita akan nak top dressing dah tak ada tunjuk. top dressing last. Oh, top dressing last. Alright, okey. Kejap kita akan tunjuk. Tadi kita dah ambil daun. Okey, kita bawa masuk dalam lah. Nanti Mujahid bawa je daun kan. Masuk dalam. Stand no? Stand. Sorry. Stand fit. Stand. Stand.
Ni ada readykan 1 teko. Masuk. Tadi daun tadi kita dah buat untuk apa nak cakap, kita dah buat untuk grooming kan. Kita dah ambil daun yang nampak cantik segar. Yang tu kita jadikan, kita boleh buat jadikan teh. Sebab kalau you guys tahu, teh daun tin ni bagus untuk diabetes, high blood pressure. Lepas tu dia ada tinggi in potassium dan juga dia anti-diabetic lah. Bila anti-diabetic ni, bila you guys minum teh daun tin and then bila dalam masa 2-3 hari boleh nampak result dia. Tapi kalau dah ada pokok tin, jadi khasiat dia yang lebih bagus, you boleh ambil yang fresh juga untuk jadikan teh. Tapi yang penting kena basuh dan betul-betul tak ada getah. Okay. So jadi kita tengok ni air panas, kita dah jadikan air. Okey, I nak tunjuk kalau teh daun tin ni yang paling bagus adalah pucuk lah. Sebab kalau dah ambil grooming pun kita ambil yang ni kan. Kita memang pakai daun yang segar saja, jangan ambil yang brown-brown tu sebab yang tu tak ada banyak nutrien. So jadi kita pecahkan macam ni. Kita boleh buat macam ni. Dan juga kita nak kata, kadang-kadang I akan koyak-koyakkan sikit. Koyak-koyakkan sikit ni biar ada lebih lagi bau dan rasa dia lah. So kita masuk dalam ni. Tak perlu banyak sebab nanti 1 teko ni macam dalam tak sampai 1 liter ni, 700 ml kot. So kita masukkan air panas yang mendidih, tadi ada masak dia. So kita tutup dan kita biarkan dalam 4-5 minit dia ada brew. Selalunya teko ni kita ada bekas macam ni, tapi I keluarkan untuk kita masukkan daun. Tapi kalau nak masukkan daun dalam bekas ni pun boleh. Cuma I nak tunjuk yang daun tu kalau mendidih. Nanti sebenarnya kalau you guys bau dia, sebenarnya ada bau. Daun tin ni dia ada bau dia sendiri. And then dia sesuai untuk ni lah, diabetes, high blood pressure. Dan juga dia more to alkaline. Jadi sebab tu kita kata pokok pun memang kena alkaline. Dia memang hidup in alkaline environment. Dan sebab tu teh ni bagus untuk diabetes. Sebab diabetes dan juga untuk anti-cancer juga. Sebab kalau anti-cancer ni most of the badan dia sebenarnya acidic. Jadi kita dengan minum air teh ni dia neutralize balik. Tapi bagi siapa yang nak senang, nak cepat, kita ada jual kita punya teh daun tin dalam kanister macam ni. Dia RM48, ada 20 pyramid bag. So kalau you nak tengok dia sebenarnya dalam kanister tu dia macam ni. Dia dalam pyramid bag. So kita dah keringkan dia, and then daun dia masih maintain hijau. Tak macam kalau teh yang lain, kalau kita tengok dia warna hitam kan, dan dia dah betul-betul kering kan. Yang ni kita memang maintain dia hijau, so nutrien dia ada. Kalau siapa yang dia yang skeptical sikit, ini memang kita pakai nylon ni, memang dia bukan nylon, dia dari ubi kayu, starch. So dia elok lah untuk kalau kena boiling water. Tapi kalau nak jimat ataupun nak buat dalam teko macam ni, boleh potong sikit dan pakai sikit-sikit saja. Contohnya kalau memang minum untuk seorang kan, tak perlu banyak sangat. Sebab I recommend satu ni untuk 1 liter. Tapi kalau nak jimat, boleh potong dan pakai sikit-sikit dan minum. Okay, kita boleh tunjuk macam ni. Cara yang pertama, kalau ada pokok tin, boleh buat teh daun tin sendiri. Ataupun nak cepat, senang, ataupun sebab bukan semua yang tanam pokok tin, boleh beli kita punya fig tea lah, pure fig tea. Kat mana ada jual? Kita ada jual dekat Shopee atau dekat website kita www.mutiarafix.com.my. Tapi ramai yang beli di Shopee lah sebab postage lebih murah. And then hari ni saya nak tunjuk ada beberapa promo. Kita ada buat promo untuk hamper raya.
bagi siapa yang berminat dengan hamper raya, kita ada collection macam this one. Now ada promo untuk 5% discount. So this one ada cili garlic, ada dodol, sambal hijau dan juga sambal bilis. And then kalau yang berminat untuk corporate gift, dia ada macam ni juga. Yang ni smaller size, RM45 dapat 2 botol produk dia. Nampak dalam tu. So untuk, sesuai untuk bagi pada bulan Ramadan lah. Ramadan ataupun raya. Siapa yang berminat, dekat website now ada 5% discount. And then untuk corporate gift boleh DM, boleh email dekat kita dekat hello@mutiarafix.com.my. Jadi dalam ni macam contohnya hamper yang ni, boleh pilih 3 botol produk. Ikut you guys punya choice lah. Nak jam ke, nak cili garlic, nak sambal bilis, sambal hijau dan juga satu dodol lah. Kita ada bagi complimentary sekali dengan dodol. Okay, and then apa lagi nak ceritakan? Siapa yang berminat dengan fit tea, kita Ada 5 jenis lah. Kita ada total sebenarnya 3 sambal. 3 sambal. Sambal hijau, sambal bilis dengan sambal merah. Dengan series dia. And then yang ni cili garlic. And then kita ada raspberry fig and walnut jam dengan acar. Jadi memang sesuai untuk Ramadan lah. Ramadan dengan ataupun masa sahur, kalau tak sempat nak masak sambal ke, ataupun remeh lah nak tumis sambal, senang je, boleh buka dari botol and then boleh terus makan, ready to eat. Tapi kalau nak buat masak pun boleh pakai sambal kita. Kalau contohnya nak masak nasi goreng ke, nak masak seafood ke, boleh pakai sambal kita jugalah untuk nak buat masak lah. Sebab jimat masa lah. Masa Ramadan ni memang kita nak jimat masa lah, sebab nak sahur lagi kan, nak buka puasa dan balik dari kerja. Okay, so apa lagi? Ni untuk hamper. And then next, lepas ni kita akan cerita on top dressing. Yep. Alright, okay. Kita sambung ke top dressing lah. Sekejap, saya pakai kasut. Okey, kita masuk kembali ke greenhouse. Selamat datang yang baru masuk. Okey. Topik ketiga pada hari ini adalah top dressing. Pada minggu pertama kita pernah buat top dressing. Tapi minggu yang ketiga ini kita akan buat top dressing lagi. Untuk mana yang tak tahu, kita akan tunjuk lagi sekali. Kita buat baju hasil lagi. Okey. Top dressing ni Tak potong ya. Ayo kita mulakan. Campur ke semua bahan. Banyak. ni apa tadi? Ni adalah dolomite. Dolomite. Pergi ambil Yaramila 16. Boleh tambah Yaramila 16 dalam. Boleh. Untuk top dressing. Oh. Mari kita ratakan dulu. Okey, sukatan dia ni kita letak dalam 200 gram. So dalam untuk media top dressing ni kita tak perlu pakai banyak lah. Untuk satu pokok tu kita hanya letak 200 gram saja selepas kita bancuh semua ni. Yang ni pula combo bag. Ni adalah combo bag. Combo bag. So CRP 200 gram. Kita ratakan. Okey. Ni adalah kek yang berwarna coklat. Yang kek ni bau dia wangi ya?
Betul, baunya wangi. Dia macam bau herba. Neem cake. Ah. Kan kau minat neem cake kan? Neem cake ni sesuatu yang bagus Dan sekarang. yang ni adalah biochar. Biochar. Biochar tu. Okey. Nanti kita akan letak baja Azumacin. Yaramila. Okey, kaul. Gaul dia. Kaulkan dia bagi sepati. Oh, yang mana ada ketul-ketul dia pecah tak siap. 3 bagi rata kita nak elakkan semua ni bahan-bahan tambahan tu berkumpul. Kalau berkumpul satu tempat pun tak elok juga sebab dia jadi panas kepada pokok nanti. Jadi kita kena ratakan dulu. Dah rata, dah seimbang. Jadinya semua bahagian akan dapat zat-zat yang kita akan letak nanti. Okey, pecah dulu. Kita harap Syami boleh datang cepat lah. Untuk nak taruh Baja. Nak apa prepare sana dulu pun tak apa. Buat gudang dulu. Macam cerita kenapa. Okey, nanti kita sambung pembancuhan media untuk top dressing. Kita akan pilih culvert mana yang kita akan buat top dressing. Yang ni Okey. Kita akan pilih. So saya akan teruskan dengan top dressing. Top dressing ni kita akan lakukan 2 minggu sekali. Kenapa kita perlu lakukan top dressing ni? Supaya pokok ni mendapat zat-zat yang baru. Dan okey, Awak akan tunjukkan cara dia. saya akan tunjukkan cara top dressing. Okey. Sebelum kita melakukan top dressing ni, kita akan keluarkan daun-daun, rumpai-rumpai yang ada dalam ni supaya dia tak makan kita punya bahan top dressing lah. Okey. Untuk top dressing ni pula kita menggunakan hori knife. Very nice. Kita akan menggemburkan dulu tanah sekeliling dia. Afiq, kenapa kita tak boleh buat dekat-dekat dengan pangkal pokok Afiq? Kalau kita buat dengan, kalau untuk pengetahuan semua, pokok teh ni akar dia main belah atas. So akar serabut dia akan belah atas. Jadi kalau kita buat berdekatan dengan akar dia akan rosak, jadi pokok akan mati. Gemburkan dulu. Lembut sekeliling tapi jangan kena akar. Jangan dekat dengan batang. Okey, faham? Yang Kita tunjuk tu. Yang tadi yang kita bancur tadi, kita ada tambah lagi sikit. Okey. Dan bahan tambahan terakhir kita adalah baju 16. Baju 16. Okey, kita ambil dalam kuantiti yang sama. Okey. Dan kita akan letakkan gaul dulu 200 gram. 200 gram. untuk top dressing kita tambah baja sikit. Untuk dressing kita lebihkan sikit. Tadi masih hantar baju kan. Okey, dah siap. Korang dah siap. Baju kita. Bawa Boleh tak tunjuk alat-alat yang kita tunjuk? Jadi aku tunjuk nak. Okey. Ni campuran. Okey, selepas kita gembur, kita akan ambil bahan-bahan top dressing kita, kita tabur sekeliling polybag ataupun culvert yang kita ni lah. Kita dah gemburkan tadi. Selepas kita gembur tu, kita akan tutup dia, kambus dia, supaya mikrob-mikrob tu tak terdedah kepada cahaya matahari, sebab dia boleh mematikan mikrob tu. Dalam satu culvert ni boleh letak berapa banyak? Dalam satu culvert ni kita boleh letak dalam 200 gram, sebab kita pakai sikit je untuk top dressing ni. Okey. Tak banyak. Okey, selepas kita top dressing, kita siram ni untuk kita cek pH tanah dengan isi baja dia. Alright. Cek pH dengan isi ya. Siram dulu.
Okey. Tak ada soalan lagi. Kalau ada soalan boleh tanya apa-apa aja mengenai. So isi terbaik untuk pokok tin ni adalah antara 2.3 hingga 2.5. Okey. Meter isi Ini untuk isi, kita cek kandungan baja dalam tanah dia lah. Okey. Basah sangat. Jangan sentuh. Berapa? 0.3.8 saja. 0.84. Apa yang dimaksudkan 0.8 ni? Okey, kita ada sistem fertigasi yang kita siram tiap-tiap hari. Fertigasi sistem yang mengalirkan baja kepada culvert ni 4 kali sehari. Dan isi meter yang dikawal oleh fertigation system auto flow ialah 2.3. Kalau 2.3 kali 4, jadi kita akan dapat dalam ni 10.4, 10.2 macam tu. Baja sepatutnya 10.2. Tetapi kita hanya ada 0.8. Apa yang dimaksudkan? Pokok yang ni dia dia ambil baja tu. Yang ada dari tanah, pokok ambil. Jadi kalau kita cek baja atau isi di dalam tanah berlebihan, lebih sampai 5-6, maksudnya pokok ni tidak ambil baja dan pokok ini akan mati. Ataupun kalau kita cek pokok yang dah mati, kebanyakannya dalam tanah tu terlebih baja. Okey, kita ni pasal baja ni benda yang murah dan benda yang senang dapat. Kita kebiasaannya taruh lebih daripada yang sepatut. Jadi kita perlu cek sentiasa isi meter ni. Okey, isi meter ni dulu isi meter ni agak sukar untuk kita nak dapat. Tapi sekarang ni dengan adanya made in China ni senang nak dapat isi meter ni dan kita boleh beli di Lazada atau Shopee. Harga dia hanya 130. Pada awalnya saya ada satu lagi isi meter yang tetap nak cek daripada tanah yang dibuat di New Zealand. Bawah jenama Blue Lab. Harganya 1,500 satu. Jadi yang ni lebih sesuai untuk kita guna di rumah. Saya sengaja tunjuk yang ni kerana dia senang. Terus kita boleh baca dan kita dapat dia punya bacaan terus. Okey, bacaan Untuk pH tanah pula kita dapat 5.4. 5.4. pH tanah yang paling optimum untuk pokok tin adalah 5.8. Jadi 5.4 tu kita boleh terima kerana bancuhan kita tu sudah stabil dan tidak acidic. Okey. Dah siap satu. Paling tak bagus. pH kalau bawah daripada 4, kita perlu tambahkan dolomite atau zeolite untuk ni balance balik. So kita kena check. Kita kena tahu juga jenis pokok. Ada orang tanam pokok pokok 3 bulan tu, hydrangea tu. Hydrangea. Kita yang tu pokok tu acidic punya pokok. Jadi dia perlu tanah yang asid. Di sini kita tanam pokok yang perlu tanah alkaline. Kalau macam limau, pokok limau semua kena acidic lah. Tak, pokok limau tu kita kena alkaline. Buah limau acidic tapi tanah dia alkaline. Okey. Nak buat lagi satu? Top dressing. Kali yang kita tunjuk lagi lah. Okey. Kita kena buang rumput-rumput ni. Betul tak? Kalau kita nak tengok perbezaan dia, Okey. first kita akan cucuk dulu. Kita tengok pH dia berapa dan isi dia berapa. Okey, ini sebab pagi tadi hujan, so dia punya ni. So kita dapat pH kita 5.2. Okey. Okey. Seterusnya kita akan buanglah daun-daun rumpai-rumpai yang ada kat dalam ni. Okey. So kita akan gemburkan lagi lah sekeliling saja. Jangan berdekatan dengan akar.
Okey. Combo dia. Okay, selepas kita gembur, kita akan taburlah bahan-bahan top dressing yang kita dah campur tadi sebanyak 200 gram. 200 gram. Tu tutup dia balik. Supaya mikrob-mikrob dia tak mati kepanasan tu kat atas. Okey, siap. Senang je lah top dressing ni. Top dressing ni kita hanya lakukan untuk 2 minggu sekali saja. Alright. Cuma apa ni, bezanya top dressing dengan tanaman media tadi, top dressing ni kita tambah dengan Yaramila. Sebab Yaramila 16 ni adalah untuk pokok yang besar. Untuk anak pokok dia tak perlukan Yaramila sebab apa? Anak pokok ni dia akan berlimpah baja, dia akan menyebabkan anak pokok mati. Oh, baja. Okey. Habis sudah topik. Topik. Okey, kita dah habis topik 3. Topik 3 ke? 3 topik. 3 topik. Jadi untuk minggu depan kita akan menceritakan on Pembajaan dan juga variety. Kita nak menghasilkan baja organik daripada kitchen waste dan daripada buah-buahan yang berlebihan. Okey, jadi untuk minggu depan kita akan fokus more on pembajaan. Jadi bagi siapa yang nak tahu lebih baja apa yang perlu untuk kita punya pokok, boleh join kita punya live untuk minggu depan pukul 10.30 hari yang sama, hari Rabu. Nanti kita akan update jugalah di Instagram, so stay tune semua. Dan terima kasih kerana join live kita orang, live Mutiara Fix. Okay. Bye.